Islam liberal. Kita bercakap tentang Astora, kita pun berdialog dengannya, dan kita bercakap banyak benda. Dan bid'ah ini salah satu daripadanya. Jangan nanti orang cakap ini je tajuknya. Tak, semua tajuk ini salah satu daripadanya. Dan kita dengar tajuk ini dengan tujuan untuk kita semua nak mengamalkannya, dan bukan dengan tujuan kita semua untuk berbalah, tetapi untuk kita melihat apakah yang patut kita buat dalam amalan kita. Apa itu bid'ah? Tuan-tuan, bila kita tengok perkataan bid'ah ini, ramai banyak takrif yang diberikan, tetapi para pengkaji telah bersetuju bahawasanya takrif yang terbaik ialah takrif yang telah diberikan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan tengok pada muka surat 14. Apa kata Imam Syatibi? Tariqatun fid din mukhtari'atun, ay tariqatun mukhtari'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alayha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Jalan yang direka dalam agama yang menyerupai syariah, tujuan mengamalkannya untuk berlebihan dalam mengabdikan diri kepada Allah. Yakni bid'ah ini jalan yang direka dalam agama yang menyerupai syariah. Kalau dia reka bukan bab agama, tak ada masalah. Orang kata kalau nak ikut bid'ah, naik kereta pun bid'ah, kata. Zaman Nabi unta, dia buat layak buruk dengan Nabi. Ada orang ni kadang-kadang dia tak hormat hadis Nabi, dia buat main-main. Dia tak tahu kesan dia tu menghina Rasul. Kalau orang lain hina hukum hakam hudud ke apa, dia kalut. Tapi kadang-kadang dia buat main dengan syariah, tak apa. Naik unta, tak malah dia tak habis duk naik. Kalau ada orang kata, dia kata siapa yang kata undang-undang Islam tak sesuai, murtad dia dah. Islam sesuai sepanjang zaman. Bila kita cakap hadis bid'ah, dia kata kalau nak kira bid'ah suruh dia naik unta. Mari tanggiliran dia petah balik. Dia main-main balik dengan syariat. Tengok, bid'ah ialah jalan yang direka dalam agama. Direka dalam agama. Kalau dia reka luar agama, tak ada masalah. Direka dalam agama yang menyerupai syariah, tujuannya untuk berlebihan dengan ibadat. Naik kereta tak termasuk dalam bid'ah, pasal ia bukan untuk ibadat khas. Ia adalah satu cara, yakni dia ibadat khas dengan Allah Azza wa Jal. Tak ada masalah, tuan-tuan. Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala, dia tak tinggalkan kita macam tu saja. Dia bagi, dia hurai apa yang dimaksudkan dengan bid'ah ni. Cuba tengok huraian Imam Syatibi. Pertama, muka surat 15. Dia tolong hurai kat kita. Tuan-tuan, Asy-Syatibi ni siapa dia? Sekejap lagi dia kata Syatibi ni orang mana ambil Syatibi ni? Syatibi ni alim besar dalam usul fiqh. Kitab dia Al-Muwafaqat menjadi rujukan dunia Islam, kerana ia telah mengemukakan teori maqasidus syara'. Saya suka tentangkan tajuk ni depan Dr. Haji Hanafi, kerana dia kena tahu siapa Asy-Syatibi. Kerana Asy-Syatibi ni dia tahu, kerana Asy-Syatibi adalah jago dalam bidang usul fiqh. Tak ada orang yang tahu usul fiqh melainkan dia akan tahu Al-Imam Syatibi. Dan karya Al-Imam Syatibi Al-Muwafaqat ialah karya yang agung, dan dia anggap jago sehingga berapa banyak tesis orang mengenai Syatibi saja. Apa kata Syatibi? Dikaitkan jalan, yakni tariqah, dengan agama, kerana rekaan itu dilakukan dalam agama dan perekanya menyandarkan kepada agama. Kalau dia tak sandar pada agama, tak kira rekaan tu. Dia buat pertuan syaga ke, dia buat kereta apa, tak kira, dia tak sandar pada agama. Sekiranya jalan rekaan hanya khusus dalam urusan dunia, ia tidak dinamakan bid'ah. Seperti membuat barangan dan kota, kata dia. Oleh kerana jalan rekaan dalam agama terbahagi kepada apa yang ada asal dalam syariat dan kepada apa yang tiada asal dalam syariat, maka dimaksudkan dengan ta'rif ini ialah bahagian rekaan yang tiada contoh terdahulu daripada syari', yakni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerana ciri khas bid'ah ialah ia terkeluar daripada apa yang digariskan oleh syarak. Dengan ini
maka terpisahlah, tidak dinamakan bid'ah segala yang jelas. Sekalipun bagi orang biasa, jelas benda ni iaitu rekaan yang mempunyai kaitan dengan agama. Seperti ilmu nahu, orang tak panggil bid'ah, dia kata. Ilmu saraf, orang tak panggil bid'ah. Mufradat bahasa, orang tak panggil bid'ah. Usul fiqh, orang tak panggil bid'ah. Usuluddin, orang tak panggil bid'ah. Dan segala ilmu yang berkhidmat untuk syariah tak dipanggil bid'ah. Kerana ilmu ini sekalipun tiada pada zaman awal, tetapi asas-asasnya ada dalam syariat. Justru itu tidak wajar sama sekali dinamakan ilmu nahu dan selainnya dengan daripada ilmu lisan, yakni daripada ilmu bahasa, ilmu usul atau apa yang menyerupainya, terdiri daripada ilmu-ilmu yang berkhidmat untuk syariah sebagai bid'ah. Sesiapa yang menamakannya bid'ah, sama ada atas dasar majas, bahasa kiasan, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menamakan bid'ah solat orang ramai pada malam Ramadan. Jadi kalau dia namakan bid'ah itu hanya atas dasar bahasa, bukan di atas dasar bid'ah sungguh. Kita kadang-kadang kita namakan satu benda tu bukan berdasarkan dalam syariah ni dia dua. Dia ada bahasa biasa, ada bahasa syariah. Nak faham pada tuan-tuan macam mana? Saya buat masalah kedai kopi ya, saya suruh buat contoh. Kedai kopi, kalau dari segi bahasa, kedai yang menjual kopi, kalau patutlah. Tapi kedai kopi kita telah gunakan bukan merujuk pada kedai yang kopi. Kedai mi pun pakai kedai kopi ya. Kita pergi satu kedai, kita kata, "Haji, kopi satu." Oh lah, kata kopi habis hari ni. Apa punya kedai kopi, kopi tak ada. Hang patut buang perkataan kopi. Tak, kerana perkataan kedai kopi bukan merujuk kepada kedai yang menjual kopi. Dia jual minuman, dia jual makanan, dinamakan dalam istilah Melayu kedai kopi, orang tak panggil kedai teh. Bahasa lain, istilah lain. Dari segi bahasa, kedai yang jual kopi, kedai kopi. Tapi dari segi istilah, kedai kopi merangkumi jual segala macam mak nenek makanan. Sayyidina Umar kata bid'ah merujuk kepada bahasa, bukan merujuk kepada syariah. Nanti kita akan hurai masalah itu. Atau atas dasar kejahilan dalam membezakan sunnah dan bid'ah, maka pendapatnya tidak boleh dikira pegang. Kedua, kata dia, tudahi syar'iyyata, iaitu menyerupai jalan syarak, sedangkan ia bukan syarak pada hakikatnya, bahkan ia menyanggahi syarak daripada beberapa sudut. Yang pertama, meletakkan batasan-batasan seperti seorang yang bernazar untuk puasa berdiri tanpa duduk. Ni bid'ah. Pasal syariah tak pernah ajak benda ni. Berpanas tanpa berteduh, membuat keputusan mengasingkan diri untuk ibadah. Nabi ibadah, dia nak pergi bukit ibadat, dia bid'ah. Kata dia. Menghadkan makanan, dia kata saya punya ilmu daging tak boleh makan, bid'ah. Agama tak pernah kata kalau dia tak mau makan, dia ada darah tinggi, tak apa, tu cerita lain. Dia ada sakit jantung ke apa, tak mau makan, tak apa. Tapi jangan kau kaitkan benda ni kata agama suruh. Kalau agama suruh jaga kesihatan, betul lah. Jadi, tapi jangan kaitkan saya jenis tak makan daging, siapa yang nak bagi maqam dia naik ni daging tak boleh makan, bid'ah, dosa dia, reka agama. Sedangkan Nabi makan lebih daripada daging buat bagi nak makan. Dan pakaian dari jenis tertentu tanpa sebab. Dia kira pakai, saya tak tahulah, mungkin setengah orang dia pakai pakaian India. Kuat Islamnya pakai jenis kurta. Kenapa siapa hang nak pakai kurta? Nabi pun dulu kan pakai kurta. Dia kata ni pakaian kita kalau nak kuat Islam pakai kurta. Bang pun pelat India. Tak boleh ya. Jangan hadkan macam tu. Kerana nak kaitkan dengan agama je jangan. Hang nak buat, hang punya nak pakai tak apa, susah kait dengan agama. Jangan kait dengan agama. Ni Syatibi kata yang kedua. Antaranya beriltizam cara, kifiat cara dan bentuk ibadat tertentu. Ini seperti zikir dalam bentuk berhimpun dengan satu suara. Ni kata Syatibi. Menjadikan perayaan hari lahir Nabi dan seumpamanya. Ni kata Syatibi. Dulu orang dulu dia ada berhimpun khas zikir